A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi aman wala. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga pada pagi ini bermulanya awal pagi Rabu kita 18 Oktober 2023 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 Hijri ini, moga-moga lebih baik pada hari semalam dan moga-moga kita banyak memperolehi kebaikan dan ruang untuk mengisi kebaikan buat diri untuk kita kutip kebajikan itu ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada anda semua pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama dalam Assalamualaikum dan sudah pasti kita nak bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan bersama-sama masuk syurga sekeluarga. Jangan lupa untuk like, share, save dan komen di live Facebook TV Al-Hijrah untuk bersama-sama dengan kita melihat perkembangan semasa. Dan sudah pasti insya-Allah bersama kita mengambil peluang untuk mengisi pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dan dengan ilmu membentuk Malaysia Madani. InsyaAllah pada pagi ini sahabat rahimakumullah sekalian, kita akan berkongsi sesuatu yang baik. InsyaAllah pagi ini juga kita akan berbincang tentang sifat
menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam konteks bahasa Arabnya disebut sebagai tabligh. Mungkin kita pernah dengar, oh baligh, tabligh dan sebagainya, tapi itu adalah sifat menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana konsep ini dan bagaimana sifat menyampaikan Rasulullah SAW itu sendiri? Untuk membicarakan tajuk ini, kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras. Pagi lagi kita Ustaz Pagi, ni. Alhamdulillah. Membuka satu lagi tirai kebaikan kita pada hari ini, Ya. dan tajuk kita berkenaan sifat menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita hari ini menggunakan segala platform untuk menjadikan ejen penyampai. Betul. Menyantuni seperti mana yang disebutkan sebagai yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW itu sendiri. Betul. Tetapi bagaimana konsep sebenar sifat menyampaikan Rasulullah? Supaya kita lebih faham insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih kepada saudara Ustaz Nabil dan juga sidang penonton TV Al-Hijrah yang bersama-sama dengan kita. Kita sejak kecil lagi kita selalu diajar dan diminta kepada kita untuk menghafal sifat-sifat wajib bagi Nabi SAW ataupun bagi Rasul. Antaranya ialah sifat menyampaikan, ataupun seperti yang Ustaz sebut tadi, at-tabligh, menyampaikan. Kerana perkataan balagha itu sendiri, asal perkataan kepada tabligh itu ialah balagha, iaitu sampai. Maksudnya at-tabligh iaitu menyampaikan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya. Menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah. Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyunya, menyampaikan perintahnya, menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menggunakan perkataan asalnya daripada balagha ataupun tabligh tadi. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul, yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jelas? Maknanya sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menggambarkan bahawa perintah menyampaikan itu, tapi Allah taala tidak menggunakan perkataan tabligh. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyifatkan nabi itu basyiran wa nadhira. Maksudnya Nabi itu menyampaikan berita gembira dan berita yang memberi ancaman. Itu juga dalam konteks apa yang kita sebut sebagai at-tabligh, menyampaikan. Dan istimewanya Rasulullah SAW ini ketika menyampaikan sesuatu, Nabi tidak apa yang boleh kita sebut untuk menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu walaupun sedikit. Itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ia juga ada kaitan dengan sifat Nabi amanah, iaitu menyampaikan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Justru itu kalau kita lihat ada ayat-ayat yang sebenarnya adalah kritikan kepada Rasulullah SAW. Umpamanya ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini satu kritikan kepada Nabi SAW. Maksudnya abasa, Nabi bermasam muka, wa tawalla, dan Nabi itu berpaling ketika orang buta datang bertemu dengannya. Kisah yang masyhur. Kisah Abdullah Ummi Maktum, satu kisah yang masyhur. Maknanya itu satu teguran. Maksudnya Rasulullah diminta supaya memberi layanan yang sama kepada orang-orang yang ingin menyucikan diri, yang ingin membersihkan diri, yang ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dilihat kepada pemuka-pemuka Quraisy sebab mereka belum beriman. Yang ini sudah beriman.
maka Nabi SAW menyampaikan apa sahaja yang datang daripada Al-Quran walaupun ianya berbentuk kritikan kepada Rasulullah SAW. Justru itu kita lihat sifat Nabi ini, sifat Rasul ini memberi gambaran kepada kita dalam kehidupan kita ini, seperti yang disinggung oleh Ustaz Nabi tadi, bahawa konsep tabligh ini ialah kita menyampaikan sesuatu yang datang daripada Allah. Dan kita kena ingat bahawa kita hanyalah menyampaikan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Kita bukannya menjatuhkan hukum kepada orang lain. Ini prinsip tabligh. Sebab walaupun Nabi menyampaikan, tapi Nabi tak menghukum orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni munafik. Tidak itu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tugas Nabi ialah menyampaikan basyiran wa nadhira. Oh, itu sebagai konsep awal yang patut kita faham. Mukadimah maksud at-tabligh itu adalah satu peranan yang diletakkan kepada baginda Nabi SAW untuk menyampaikan kalam Allah itu. Cuma kita hari ini, betul tak Ustaz? Betul. Saya buat kita hari ini dia menyampaikan, dia sampai. Betul. Tapi benda yang tak betul pun kita sampai juga. Ini itu. yang kita nak bicarakan. Jadi Ustaz, macam mana pula di antara, kalau boleh kita ambil ibrah, peristiwa-peristiwa yang berlaku di samping Ustaz sebut tadi banyak dah. Cuma mungkin ada perkara yang kita nak fokuskan dalam hidup kita ni di antara peristiwa ataupun kisah yang berkaitan dengan sifat ini. Baik, kalau kita melihat dalam sejarah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita melihat bahawa detik hari pertama Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Nabi tidak pernah apa yang boleh kita sebut untuk lari walaupun satu tapak ke belakang. Cuma apa yang Nabi lakukan ialah Nabi mara ke depan. Kerana kita faham, kita akur bahawa dalam perjuangan yang dibuat oleh Nabi pada hari yang pertama, kita sebut hari pertama, Nabi menyampaikan dakwah secara jahat ataupun secara terang-terangan. Nabi dikecam, Nabi dimaki. Hari pertama menyampaikan dakwah. Kalau kita orang biasa ni, Ustaz Nabi, hari pertama ada orang tolak, orang kata nista. Walaupun sebelum itu Nabi itu dijulang-julang oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada perkataan yang tidak elok. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi, tidak ada satu perkataan yang tidak elok yang dilontarkan oleh orang Quraisy sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Mungkin ada orang kata Nabi itu, Nabi ini. Tidak ada kecaman walaupun sekali. Sebab kalau manusia biasa baik macam mana pun akan ada kecaman daripada orang. Macam dunia hari ni lah, kita sebut apa benda baik pun akan ada orang tak setuju. Walaupun benda tu benda baik. Kadang-kadang kita beritahu itu sebenarnya maksud mafhum daripada hadis sebagai contoh. Cuma kita tak sebut hadis. Itu pun dia kata kenapa kata begitu, kenapa kata begini. Tapi Nabi dalam keadaan begitu, Nabi istiqamah menyampaikan risalah. Tak kiralah waktu zaman Mekah ataupun zaman Madinah ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Taif, tidak ada sesuatu yang mengganggu Nabi melainkan Nabi SAW meneruskan usaha dakwahnya untuk menyampaikan sesuatu. Kerana matlamat Nabi ialah supaya semua orang ini beriman. Semua orang ini mendapat petunjuk, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menurut Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tabligh Nabi ini, dakwah Nabi ini sebenarnya melebihi kemampuan baginda. Maksud apa melebihi kemampuan? Maksudnya ialah Nabi kadang-kadang berfikir tentang masyarakat ini, kadang-kadang mengganggu pemikiran Rasulullah SAW. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Maknanya tugas kamu ialah al-balagh saja, bukan memberi petunjuk, bukan memberi hidayah. Kalau contoh yang dibuat oleh Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia bagi gambaran macam anak kita lah belajar sampai tak tidur, sampai tak makan, maka kita tegur. Bukan tegur marah, tegur sayang supaya tidak mengganggu anak-anak kesihatan anak-anak kita. Begitulah tabligh, begitulah risalah yang dibawa oleh
baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih Fadil Ustaz berkongsi dengan kita bagaimana sifat yang ada pada Nabi yang disantuninya untuk mendekatkan Islam itu kepada diri mereka dan akhirnya dapat terima dengan baik. Itu baru permulaan. Walaupun kita nak ajak sahabat semua yang bersama dengan kami, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum, pembuka bicara kita pada hari Rabu ini yang kita bawakan tajuk sifat menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tamu kita Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, tadi Fadil Ustaz cerita macam mana sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampai dalam keadaan mengajak dan menyantuni seluruh masyarakat. Ya. Tapi hari ini Ustaz, kita lihat suasananya sedikit berbeza. Walaupun kita menyampai juga, tapi kadang-kadang adab-adab yang perlu dijaga itu tak sampai. Betul. Cuma kadang-kadang kita faham menyampai ni kena bercakap, Ustaz. Betul. Apakah itu sahaja sebagai konteks menyampai atau bagaimana? Dan kita minta kepada Ustaz juga iringi kita dengan kelancaran untuk sama-sama kita menyampai dengan baik, insya-Allah. Kalau kita perhatikan bahawa sebenarnya Nabi sudah menunjukkan kepada kita jalan at-tabligh tadi, jalan menyampaikan. Biasa kalau sebut menyampaikan ni kita nampak orang tu ceramah, forum macam Ustaz Nabi ni dia merata ceruk menyampaikan risalah melalui lisan. Itu betul, itu salah satunya. Tapi jangan kita lupa bahawa Rasulullah juga mengutuskan surat-surat, risalah-risalah kepada Raja Rom, Raja Parsi, kepada negara-negara Arab dengan satu risalah yang jelas supaya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tulisan itu sebenarnya mempunyai kekuatan at-tabligh. Apatah lagi kita berada dalam dunia sekarang. Dalam dunia sosial media sebenarnya ungkapan tabligh itu, ruang itu sangat besar. Maksudnya kita menyampaikan sesuatu itu supaya mendekati Allah Subhanahu wa taala, mendekati agama, bukan menjauhkan agama. Kadang-kadang orang jauh daripada agama bukan orang tak suka pada agama itu, bukan pada risalah itu, tapi kepada cara penyampaian. Cara penyampaian. Jadi di mana contoh cara penyampaian? Sudah tentu contoh itu ialah datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh itu datang daripada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam.
ke semua nabi, ke semua rasul termasuk nabi kita menyampaikan risalah dengan uslub yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara menghormati al-mad'u, orang yang kita seru. Kerana matlamat dakwah ini ialah untuk mengajak kebaikan. Adapun hidayah, adapun taufik, adapun petunjuk bukan hak kita. Ya. Itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia ni dia ada sifat rakus. Dia kalau boleh diajak kebaikan, orang terus ikut. Oh. Itu syibih mustahil kalaupun tak mustahil. Dan seruan ini, dakwah ini kita kata bukan dakwah kepada orang luar saja, tapi dakwah ini dalam keluarga kita. Dalam keluarga kecil kita itu sendiri, keperluan untuk kita at-tabligh tadi. Untuk kita menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Justru Al-Quran umpamanya memaparkan kepada kita kisah-kisah tabligh, kisah-kisah dakwah. Antaranya ialah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan saudaranya Harun menyampaikan dakwah kepada ketika itu kepada orang yang paling zalim, orang yang paling kejam, orang yang paling berkuasa, iaitu Fir'aun. Dalam keadaan begitu, Al-Quran mengajar kepada kita hebat macam mana pun tabligh, mesti kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dalam Al-Quran merakamkan apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua orang hafalah kot. Sebab biasanya sebelum berceramah biasanya doa ini kita baca. Kerana dalam doa ini ialah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan hati. Hati kita lapang. Lapang daripada apa? Lapang pertama, kadang-kadang kita fikir lapang maksudnya kita tak gugup, kita tak takut. Lapang juga ialah lapang daripada hati kita ni, orang yang kita ajak tu tak bagus. Orang yang kita seru itu tak baik. Kita saja yang baik. Jangan. Kita minta kelapangan supaya hati kita itu bersih. Macam manalah kita nak ajak orang kebaikan kalau hati kita sendiri tak baik. Allah. Justru itu ketika kita mengajak orang, pada masa yang sama kita mengajak diri kita sendiri. Ayuh berbuat baik, bukan untuk orang tu saja. Untuk kita juga. Seolah-olah saya dan awak, kita sama-sama melakukan kebaikan. Dan begitu juga kefahaman yang penting apabila mesej dakwah itu disampaikan. Yafqahu qauli, supaya mereka memahami kata-kata saya. Justru itulah kita dalam usaha kita di Peyatim ni sendiri, Ustaz Nabi, kita ada satu hasrat yang sangat besar, iaitu untuk kita membina Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Ringkasnya APYA. APYA, iaitu lokasinya terletak di Dungun, Terengganu, ataupun lebih tepat Kuala Jengal, Dungun, Terengganu. Satu projek yang sangat besar untuk kita bina. Di dalam itu ada masjid, ada pusat keusahawanan, dan sebenarnya kita nak menarik di situ anak-anak yatim bukan sekadar yang daripada Malaysia saja, tapi juga daripada negara-negara ASEAN. Sebab kita percaya, kita yakin melalui pengalaman kita, sebenarnya untuk kita melakukan perubahan nasib ni, diri ni, kepada asnaf, kepada anak-anak yatim ni, yang paling power, yang paling berkesan sebenarnya melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Kita tak nafi bila kita bantu, ajak makan, ajak minum, bagi duit sekolah dan sebagainya. Betul, itu juga proses menyantuni anak-anak yatim. Tapi untuk supaya mereka menjadi seorang yang betul-betul berjaya, memberi manfaat kepada ummah, prosesnya melalui pendidikan. Jadi apabila pembinaan APYA ini siap, insya-Allah kita akan jemput semua anak-anak ASEAN, di anak-anak yatim ASEAN ini untuk belajar di sana. Dan di sini juga kita nak beri mesej bahawa daripada awal lagi anak-anak yatim ni sudah dibentuk untuk bergaul dengan semua bangsa, semua negara.
Kita Ustaz Nabil sendiri pun tak ada peluang macam tu waktu kecil. Betul. Waktu kita belajar, waktu sekolah, kita sama-sama negara kita saja, negeri kita saja. Ustaz Nabil mungkin di Perlis, saya di Terengganu. Maksudnya kita kelompok kita saja. Tapi sekarang, mesej kita kepada anak-anak yatim ni, kita nak ajak mereka supaya mereka dapat bangunkan diri mereka melalui pendidikan. Justru itu, kami merayu kepada anda semua, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton TV Al-Hijrah pada pagi ini, untuk kita mulakan pagi kita ini untuk kita berinfak, untuk kita membantu kepada pembinaan pusat anak yatim ini ataupun APIA ini, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim. Selalu saya sebut Ustaz Nabi, kalau kita sebut infak ni bukan jumlahnya. Kalau infak ni mesti 1,000 ke, mesti 2,000. Tak. Infak ni berapa? Ia bermula daripada hati kita. Bermula daripada hati kita. Keinginan hati kita, percayalah, bila sudah ada keazaman, sudah ada niat dalam hati kita, insya-Allah kita akan usaha untuk menginfakkan mengikut kemampuan kita. Amin, insya-Allah. Apatah lagi, kita kalau ibu dan ayah kita sudah meninggalkan kita, apa kiranya pada pagi ini infak kita itu, kita berdoa dan kita berniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, RM50 ini, RM100 ini, RM500 ini, ya Allah, yang aku infakkan untuk anak-anak yatim ini, ya Allah, mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada ibu bapa saya yang sudah meninggalkan saya. Ini cara di antara kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ayo kita ambil peluang yang besar ini pada pagi ini untuk kita infakkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon Yatim, berkongsi dengan kita untuk pagi ini kita mengambil peluang dengan kebaikan. Bukan hanya sekadar tadi kita bincang tentang tabligh ataupun sifat yang ada pada Rasulullah. Jom kita sampaikan pula kebaikan ni untuk diri kita dan juga untuk orang yang kita sayang, insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz. Kembali. Dan rezeki kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Baik, pada semua yang bersama dengan kami, insya-Allah masih banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang akan menyusul seketika nanti. Bagi anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Allahul Hakim yang Maha Bijaksana.